Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab sengsara yang sangat pedih? Iaitulah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu orang-orang yang mengetahui. Surah As-Saff ayat 10 dan 11. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bersyukur pada tengah hari ini bersama lagi kita dalam kuliah Zuhur dengan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Haji Said Ibrahim almarhum, dan kita berbincang masih lagi dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar. Dan kita masih berada juga di dalam bulan Muharram, tuan-tuan ya, bulan Muharram yang merupakan bulan yang banyak peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Muharram. Kalau kita lihat di dalam kitab para ulama menyebut bahawasanya berlaku dalam bulan Muharram, terutamanya 10 Muharram yang lepas dan berlaku juga dalam bulan Muharram, ada beberapa perkara yang besar yang berlaku, iaitu dari antaranya taubat, ya, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Taubat Nabi Adam diterima oleh Allah. Ya, Nabi Idris diangkat ke langit. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah daripada karam, maknanya bahtera Nabi Nuh selamat berlabuh atau selamat berada di Bukit Judi setelah 6 bulan, ya, banjir besar. Ya, Nabi Ibrahim juga diselamatkan dari bakaran api Namrud. Dan Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Yunus dilepaskan daripada ikan Nun. Penglihatan Nabi Ya'qub dipulihkan oleh Allah, ya, sehat. Nabi Ayub disembuhkan daripada sakitnya. Ya, Nabi Yunus selamat daripada perut ikan Nun, keluar daripada perut ikan Nun setelah ditelan oleh ikan selama 40 hari. Ya, dan juga berlaku dalam bulan Muharram juga ialah Laut Merah terbelah kepada beberapa lorong. Ya, Musa dan kaum Bani Israel selamat daripada buruan Firaun. Bahkan Firaun, ya, mati di dalam laut tersebut. Kesalahan Nabi Daud diampunkan oleh Allah. Nabi Sulaiman dikurniakan kerajaan oleh Allah. Ya, hari pertama Allah menjadikan alam semesta ini, dan hari ini juga dalam bulan Muharram juga hari yang pertama-tama Allah turunkan rahmat ke alam dunia ini.
Dan Allah menurunkan hujan buat kali pertama juga dalam bulan Muharram, ya. Hari yang Allah menjadikan Arash dan juga Allah menjadikan Lauh Mahfuz, ya. Termasuk Allah menjadikan malaikat Jibril alaihissalam. Dan Muharram juga adalah bulan, ya, di dalamnya diangkatkan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Itu di antara perkara-perkara yang besar yang kita hari ini berada pada 27 dah, 27 Muharram nak habis dah. Ya, tahun baru sekejap, hampir sebulan dah nak habis dah sebulan. Ya, nak masuk bulan Safar dah. Ala kulli hal tuan-tuan, masa berlalu kita juga berubah, ya. Maka yang paling penting bagi kita adalah perubahan ke arah kebaikan. Umur kita bertambah, amalan juga kena bertambah, ya. Begitu juga dosa-dosa kita agar dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana tempoh jangka hayat kita makin bertambah umur, maka makin berkuranglah tempoh jangka hayat kita. Saban hari kita melihat orang meninggal dunia, ya. Sebab apa? Sebab sampai tempoh hidup dia. Ajal, mana ajal ni satu perkara yang Allah telah tetap, yang kita tidak tahu. Allah dah tetap dah tempoh berakhirnya kita, namanya ajal. Kita akan bincang dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar ini pada muka surat 291 nombor 4, iaitulah dalam perbincangan qada dan qadar ada dalam akidah Islam. Kita baca 1 dan 2 dan 3 dalil dalam kitab kita ini. Hari ini dalil yang keempat, firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Suratul Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maknanya tuan-tuan, takdir yang Allah tentu ni, ya, Allah yang tahu, kita tidak tahu. Sebab itulah kita disuruh berusaha, sebab kita tidak tahu. Dalam menafsirkan ayat ini, ayat 49 suratul Qamar ini, Imam Al-Qurtubi dia kata, menafsirkan ayat ini, Imam Qurtubi tafsirkan ayat ini, dia kata kepercayaan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia banyak tuan-tuan, ya, akidah ni banyak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang menyimpang. Sebab akidah ni dia pecahan dia banyak, tuan-tuan. Ya, kalau kita lihat dalam satu peristiwa ditanya kepada Abu Hasan al-Asy'ari, ya, ulama Ahlus Sunnah, ya, dua ulama akidah ataupun mazhab Ahlus Sunnah, ya, dalam bab tauhid ini, satunya Abu Hasan al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Maturidi. Itu mazhab dalam bidang akidah. Dia lain dengan fiqh. Ya, sebab tu kita kalau ditanya kita mazhab apa? Asy'ariyah. Kalau dalam bab pegangan ilmu tauhid ataupun Maturidiyah, jangan yang lain daripada itu, jangan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ya. Ditanya kepada Abu Hasan al-Asy'ari, manakah dia mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang tanya Abu Hasan, maka dia jawab bahawa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan mazhab Khawarij. Khawarij ini golongan yang anti kepada Sayyidina Ali. Dia lawan Khawarij Syiah lah, ya, yang mengkafirkan orang-orang yang mengikut Sayyidina Ali itu. Dan bukan Rafidah, bukannya Rafidah, dan bukan Jabariyah, dan bukan Qadariyah, dan bukan Tashmiyah, ataupun Tashbih atau Musyabbihah, atau bukan Ta'til atau Mu'attilah. Itu maknanya balik kepada yang kita bincang dulu, umat aku berpecah 73 kan, 72 semua masuk neraka kecuali satu. 73 tolak 1, 72 yang semuanya sesat ataupun semuanya tidak berpegang dengan akidah yang betul. Walaupun kita tahu ialah dia sebut di sini bahawa asal puak dia kata asalnya 6. Ya, 6 ni, satu Rafidah, satu Khawarij, satu Jabariyah, satu Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah.
Maka setiap puak itu berpecah kepada 12 puak pula. Jadi 6 kumpulan pecah 12. Jadi 72 kan. Tolak satu yang ahlus sunnah, mana 73 betul lah. Kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kullum finnar illa wahidah. Berpecah umat aku kepada 73, ya, ke semua neraka, ya, kecuali satu. Maka ditanya, siapakah mereka itu? Huma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut jalan aku, jalan sahabat aku. Jadi sebab itulah kita nak belajar, nak tahu macam mana pegangan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak jadi ahlul punah wal ghanah nanti. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ni apa dia? Dan inilah pegangan kita. Jadi dia sebut tadi kata Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata apa? Dia kata kepercayaan yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah dalam menafsirkan ayat, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-Qamar 49. Dia kata bahawa sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Ia sudah tahu takdirnya. Allah dah tahu takdir dia. Ya, mana pengetahuan Allah tu meliputi yang akan berlaku, yang sedang berlaku dan yang telah berlaku. Itu di segi ilmu Allah. Nah, dan takdirnya takdir Allah. Sudah tahu keadaannya dan zamannya sebelum sesuatu itu dijadikannya. Ya, dia dah tahu. Kemudian Allah mengadakan sesuatu yang telah ada dalam takdirnya, bahawa sesuatu itu akan dijadikannya. Dia tahu dan dia menentukan, dan satu masa sampai masa dia akan berlaku. Mana qada? Qada ni penetapan, qadar ni takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada ni pelaksanaan lah, takdir ni qadar. Ya. Bila, masa tentu dan sebagainya. Berapa banyak macam hujan, angin, ribut dan sebagainya. Kemudian Allah mengadakan sesuatu yang ada dalam takdirnya bahawa sesuatu itu akan dijadikannya, maka dijadikannya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya. Itu kata Imam Qurtubi. Allah jadikan sesuatu sesuai dengan ilmunya, pengetahuannya, dijadikan. Nah, mengikut takdirnya lah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi melainkan semuanya terbit daripada ilmu, kudrat dan iradat Allah. 3 kongsinya. Ini sifat-sifat yang kita belajar, sifat 20 tu lah. Nah, ilmu dengan pengetahuan Allah, kudrat dengan kuasa Allah, dengan iradat kehendak Allah, bukan kehendak orang lain. Ya, kecuali kehendak Allah dengan kehendak kita tu sama, berlaku, boleh berlaku. Kalau kehendak kita lain, Allah kehendak lain, tak jadi yang kita punya, Allah Ta'ala yang jadi. Ya, ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya. Yang kelima dia kata firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tiada suatu, dalam surah Hud ayat 6, dan tiadalah suatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Ini ayat yang menyebut bahawa rezeki kita ni Allah yang tanggung. Segala benda yang melata di atas muka bumi ini, jangan pusing, jangan bimbang, ada rezeki Allah tentukan. Dan mengetahui tempat kediamannya, Allah yang meletakkan tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Tidak ada suatu benda yang melangkah di muka bumi ini, yang berjalan di atas muka bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah Ta'ala lah yang menanggung rezekinya. Ya, anak kita lahir, tuan-tuan, kita lahir dulu, tak ada, tak tahu, tak ada apa kita bawa. Roti sebiji tak bawa, beras sebiji tak bawa. Tapi bila turun ke dunia, keluar ke alam dunia, ada rezeki. Sampai hari ini, selagi mana kita tidak sampai habis nyawa ajal, maka tetap ada rezeki. Walaupun kita tak boleh nak bergerak dah. Kadang-kadang ada lagi orang letak kapas basah letak, kita pun mengecap air tu. Ya, ada juga masuk ubat-ubat dalam hidung, masuk susu dan sebagainya. Tetapi doktor pun tahu, bila dia cocok masuk air ubat
dia tendang, dia tak mau masuk dah. Ya? Maka masa tu dia kata apa? Buat baliklah, dia kata. Tuan-tuan dah. Doktor dia tahu. Bila dah masuk air, masuk ubat, masuk apa pun, dia dah tak terima dah. Dia tendang balik. Dia tak masuk dah. Statik, tak bergerak. Maka rezeki kita dah habis, tuan-tuan. Rezeki kita dah nak habis tu. Bila nak habis, buat balik lah, dia kata. Dia pun tahu. Buat balik ke rumah, baca Yasin lah, dia kata. Kan? Dia pun ada ilmu benar bagi mereka. Dia tahu. Dia tengok, dia cek, tengok kan. Ada petanda-petandanya. Sama ada buat balik ni sehat, atau buat balik, suruh balik ni akan tak sehat. Dua tu lah. Betul. Macam kita lah kadang-kadang, ya, bila kita sehat ni, sehat betul atau sehat tu nak jumpa orang. Sehat, tiba-tiba nak meninggal rupanya. Tak, nak jumpa orang tu, nak minta maaf dengan orang tu, macam-macam. Itu tak. Kadang-kadang petanda, kadang-kadang kita buat benda yang luar biasa. Sebab apa? Sebab kita dah nak pergi kan. Itu biasa kita lihat macam tu. Bukan buang terbiak, ya. Maknanya dia nak tunjukkan dia sudah akan dia akan melakukan persiapan. Mungkin dengan dia sehat tu, dia sakit lama, tiba dia sehat. Mana dia nak minta maaf dengan orang tu, peluang nak minta maaf dengan dia. Jadi lepas itu Allah pun ambil nyawa. Itu kebiasaannya begitu. Jadi nak sebut tadi bagaimana semuanya itu tersurat dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz. Ketentuan Allah ditulis fi kitabim mubin, kullun fi kitabim mubin, dalam surat kitab atau buku catatan, buku yang tersurat nyata, iaitulah Lauh Mahfuz, yang ditulis di Lauh Mahfuz. Malaikat-malaikat, situlah tempat tatapan mereka. Firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki untuk manusia. Satu. Allah yang beri rezeki, bukan manusia yang beri rezeki, tuan-tuan. Jangan kita nampak orang yang beri rezeki. Allah yang memberikan kita rezeki, dan yang memberikan makanannya. Betul, makanan kita. Rezeki-rezeki ni kata Imam Syafi'i, benda yang masuk dalam halkum kita. Ya, masuk dan dia tak keluar, itu rezeki lah. Nasi ke, air ke, kuih ke, buah ke, telan, kita telan masuk, rezeki lah tu. Kadang-kadang yang duduk dalam poket, dalam bank kita, bukan rezeki kita lagi. Dia jadi hak orang lain. Ya, dia jadi hak anak-anak. Sesiapa yang kadang-kadang kita beri kepada mereka itu. Ataupun kita kumpul banyak-banyak, bukan rezeki kita, kita mati, orang lain yang boleh rezeki itu. Tu. Ya, sebab tu disuruh kita berinfak. Masa kita sehat, kita berinfak. Infak ni mana belanjakan harta kita. Buat apa-apa pun, infak ni belanja kawan makan. Ya, belanja beli wakaf. Belanja buat perkara kebajikan. Ya, belanja macam-macam lah yang dikatakan infak. Kalau boleh, infak pada jalan Allah. Masjid, orang nak buat masjid, wakaf. Kita beli batu, kita beli simen, kita beli duit, orang buat beli benda tu, maka jadi jariah. Ataupun kita wakafkan untuk sesiapa, mak kita, ayah kita yang dah meninggal dunia. Kita ada duit lebih daripada qadar makan harian kita, itulah duit yang kita boleh infak, tuan-tuan. Kita makan satu hari berapa, anak beranak kita lebih pada tu, itulah peluang Allah memberi kita untuk berinfak. Berinfak bukan selalu, ya, kalau sekiranya ada kelebihan, kan. Sebab Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu belanjakan itu pasti akan diganti oleh Allah. Allah ganti balik. Ini janji Allah. Fa huwa yukhlifu, dia yang akan ganti, Allah ganti. Yakinlah tuan-tuan, betul. Ya. Sebab Allah tidak mungkir janji, tak akan mungkir janji kepada kita. Jadi dia kata, sebelum manusia itu lahir ke dunia ini, makanan dan minuman mereka sudah disediakan oleh Allah. Memang bajet dah ada. Nanti kita lihat hadis Nabi dah.
Dan minuman mereka itu sudah disediakan oleh Allah. Begitu juga umurnya, lamanya di dunia ini, semua ada bajet. Ya, kita bajet setahun je. Tahun depan kita baca bajet, tahun ini sampai tahun depan. Allah Ta'ala sediakan bajet kita sepanjang hidup kita. Ya? Semua sudah ada takdirnya, sudah ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Kalau kita nak tahu kita punya keadaan macam mana hidup kita, di Lauh Mahfuz ada ditulislah. Sebab semua yang berlaku di alam dunia ada di sana. Termasuk pilihan raya 15, PRU 15. Nah, PRU Sabah, siapa yang menguasai, dah ditulis dah. Cuma kita nak tengok tak boleh. Ya, ada dalam suratan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang kita wajib beriman. Siapa tak beriman, rosak iman dia. Rukun dia tinggal 5 je. Rukun iman dia. Kan? Itu memang ditulis oleh Allah Taala. Tidak ada disebut oleh Allah, tidak ada daun yang gugur. Daun gugur di pada pokok, bila kuning dia gugur. Semua itu ditulis oleh Allah Taala. Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan kita ni, nama kita bila kita nak mati, tuan-tuan, nama kita yang tersurat pada daun itu gugur, maka malaikat ambil nama tu, tengok siapa habis siapa duduk di mana, dia akan cari lah. Katanya 40 hari dah gugur dah daun tu. Itu kita jadi macam-macam lah. Dan 40 hari tu malaikat akan follow kita ke mana kita pergi. Sebab dia nak tunggu masa, waktu timing yang sharp dia ambil. Dia tak lari 1 minit. Nah, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Dalilnya, bila sampai ajal tak dicepat 1 minit, tak dilambat walaupun 1 minit. La yastakhirun, tidak ditangguh. Wa la yastaqdimun, tidak dicepatkan. Sa'atan, walaupun 1 saat. 1 saat ni 1 detik lah. Nah, jadi dia kata kita manusia hanya menjalani takdir Allah itu saja. Kita ni menjalani apa tu, menurut takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita tidak tahu. Sebab tu kita kena usaha. Macam mana nak boleh sihat? Kena usaha makan ubat, usaha jaga kesihatan. Lepas tu kita pakai topeng, ataupun kita buat sanitizer macam-macam lah. Itu ikhtiar kita. Yang nak kena tu, kalau nak kena juga. Tapi itu adalah perancangan kita. Perancangan Allah kita tak tahu, tapi Allah suruh kita berusaha. Yang keenam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu fi dhalika 'alaqah mithla dhalika thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalika thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi kalimatin kalimah bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa ya'malu bi amali al-jannah fa yadkhuluha. Rahul Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ya. Dan juga riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Bukhari Muslim lah. Ya, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Muslim, kata. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dari hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Orangnya hitam juga. Ya. Orangnya kecil, kurus. Tetapi orangnya kuat, hebat imannya. Ya, dan dia ni di antara sahabat yang Nabi suka, ya. Dan dia terlibat dalam perang Badar ni, Ibnu Mas'ud. Di antara orang yang berusaha keras untuk
membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Ya, mempunyai suara yang sangat merdu, kerongkong emas. Nah, suara merdu. Dia baca Quran, Nabi boleh menangis bila dia baca Quran. Nah, itu. Dan orangnya sangat kecil, sangat kurus, ditiup angin pun rebah. Itu. Ya, kurus dia tu. Angin kuat sikit, dia berjalan jatuh. Diketawakan oleh sahabat. Maka Nabi menyatakan, ya, kamu tahu tak yang kamu ketawa tu Ibnu Mas'ud, dia punya sebelah betih dia besar ni kot, betih halus, besar lengan orang. Sebesar betih dia sebelah tu lebih berat iman daripada bukit Uhud. Nah, itu baru sebelah betih dia. Itu kata Nabi, bersabda Nabi, ya. Kenapa? Kerana jangan memperkecilkan sahabat Nabi. Betul. Walahai yang tu sahabat juga. Nah, tapi Nabi memberi teguran. Jadi dia kata, hadis Nabi ini berbunyi bahawa siap kamu dikumpulkan kejadian dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah ataupun air mani. Bila berlaku hubungan, maka dia masuk dalam rahimnya 40 hari. Dia jadi nutfah. Maka dia nutfah lah. Segu apa ni? Dia panggil mani lah. Mudahnya dah. Kemudian selama itu juga menjadi alaqah. 40 hari pula menjadi alaqah, segumpal darah. Itu darah. Waktu orang gugur, maka dia gugur awal keluar darah. Sebab dia dah baru jadi segumpal darah. Seketul darah. Ya, alaqah. Kemudian 40 hari juga selepas itu dia jadi mudghah, segetul daging. Ya. Seketul daging ni seolah daging satu kali mamah macam tu. Tu mudghah, ya. Lalu dikirim kepadanya mana? 40 kali 3. Nutfah, alaqah, mudghah. Lepas 3 kali 40 mana 120 hari lah. 3 kali 40 mana? Bila masuk hari ke 120 hari, lalu dikirimkan kepadanya malaikat dan meniupkan rohnya. Ini Nabi beritahu. Kita ni kalau tidak, kita pun tak tahu. Ya, maka waktu itulah datangnya malaikat. Ya, malaikat Jibril lah. Ya, meniupkan rohnya. Barulah dia bila tiup roh, maka dia berdenyut hidup. Dalam rahim seorang perempuan itu, maka dia berdenyut, ada nada, ada nadi. Nah, bila roh ditiup dan roh. Dan roh itu bermula di situlah sampai kita, kalau daripada umur 120 hari dalam kandungan tu sampai hari inilah dia berdenyut, tuan-tuan. Kita berhenti pula pada mati. Dan diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 perkara. Sampai selepas tiup roh, maka Allah memerintah kepada malaikat tadi supaya tuliskan, ya, 4 perkara. Pertama iaitu rezekinya, berapa banyak rezeki. Bajet rezeki dia berapa. Tu tujuan apa, tuan-tuan? Kalau kita rezeki tidak seperti mana orang lain, kita syukur, kita redalah. Ini ketentuan Allah. Ajalnya bila dia akan meninggal dunia, tempoh umurnya. Ya, kita Allah dah tetap dah umur kita ni. Batu orang yang umurnya lebih bersyukur banyak-banyak dah. Ini peluang aku menambahkan bekalan untuk aku mati. Kalau kita yang umur muda ni, mudah-mudahan kita kena berdoa, ya Allah, panjangkan umurku dalam kebajikan. Tu. Pekerjaannya apa kerja? Engineer, arkitek, manager, soalahnya ada. Ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kan? Celaka atau bahagia, bernasib buruk atau baik, itu juga yang kita minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ataupun ya Allah jadikan aku orang yang saleh. Akhirkan hidupku dengan husnul khatimah, jangan kau akhirkan hidupku dengan suul khatimah, kesudahan yang buruk. Doa, sebab doa juga boleh, ya, menolak segala bala-bala dan sebagainya.
Sesungguhnya salah seorang kamu ada yang beramal dengan amal ahli syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga hanya sehasta lagi. Tetapi suratannya, takdirnya dia mendahuluinya, lalu ia berbuat perbuatan ahli neraka, wal iyazubillah. Ya, ada, sesungguhnya ada di kalangan, kalau ada lah, di antara manusia tu yang dia ni sepanjang hidup dia kebaikan, tapi tersurat dia ahli keburukan, maka dia lalu dia berbuat perbuatan ahli neraka. Nah, maka ia masuk ke neraka, naudzubillah. Itulah. Ya. Tu kita kena redalah. Macam mana? Kita berusaha. Dah, macam Rabi'atul Adawiyah dia kata, aku redha, aku sentiasa syukur kepada Allah. Dah, aku redha kalau sekiranya aku buat amal ibadah sepanjang masa, Allah meletakkan aku ke dalam neraka. Nak macam mana? Itu kehendak Allah. Nah, takdirnya. Tapi kita kena percaya Allah tak mungkin janji. Ya, tapi kalau sudut beriman dengan qada qadar, begitulah. Ya, kita terima sajalah. Kita dah berusaha menjauhi yang haram, mengambil yang halal, melaksanakan perintah, meninggalkan yang haram, jaga. Tiba-tiba Allah kata aku nak letak mula neraka. Nah, itu kata Rabi'atul Adawiyah, aku terima. Redha. Nah, tapi balik kepada asal nas Al-Quran, Allah Ta'ala tidak zalim, Allah Ta'ala tidak mungkir janji, Allah Ta'ala bukan adil, maha adil, maha saksama. Takkanlah Allah Ta'ala nak letak dalam neraka orang yang baik-baik. Tak, mustahil sekali-kali. Cuma daripada sudut keimanan, Allah boleh buat begitu. Allah boleh. Kuasa Allah tu tak terhad, tak terikat dengan siapa-siapa. Ya, Allah boleh letak orang kafir masuk dalam syurga, boleh, tapi menyalahi janji Allah lah. Segi sudut beriman begitulah, tapi menyalahi nas tadi dah. Lalu dia kata, dan salah seorang kamu ada yang beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka itu hanya sehasta lagi, tetapi suratannya, takdirnya mendahuluinya. Ya, tertulis awal lagi 120 hari dia ni ahli kebaikan. Maka lalu ia beramal dengan amal ahli syurga, maka ia dimasukkan ke syurga. Ada dalam kitab Jauharul Mauhub, dua beradik, yang seorang ni ahli ibadah, yang seorang ni ahli maksiat, duduk dua tingkat rumah. Abang beribadah di atas, adik beribadah di bawah. Apa ni, adik berpoya-poya di bawah dengan perempuan, dengan mabuk dan macam-macam. Ya. Maka dalam kes dalam kitab menyebut ni bukan cerita dongeng-dongeng, ya. Yang adik yang rajin beribadah ni dia syaitan pun masuk kat dia. Mu ni dah lama ibadah, adik kamu tengok duduk bawah, dia kata. Ya, dia seronok-seronok. Kamu ni sekali-sekala boleh juga, kata dia. Apa salahnya kamu? Ya, kamu dah banyak buat amal, kamu buatlah. Sekali maksiat kecil-kecil cukuplah, kata syaitan. Pergi bisik kat dia. Ya, lepas tu kamu taubat balik, kamu ibadat balik, kata dia. Yang si adik ni yang perpoya-poya dengan ni, dia pun duk fikir, aku abang aku rajin buat amal di atas, aku tak ingat buat ibadah, sibuk dengan hawa nafsu, melayan hawa nafsu. Jadi dia pun rasa nak taubat. Nak taubat. Maka dia pun nak naik ke abang, adik abang nak turun ke bawah. Dalam cerita, dalam kisah kitab tu menyebut tergelincir jatuh. Ya, jatuh mati dua-dua. Yang adik tu jadi ahli syurga, yang abang tu jadi neraka. Ini nak cerita, nak compare dengan hadis yang kita baca ni lah. Ya, sebab dia turun tu walau tak buat lagi pun, turun dengan niat maksiat. Yang adik tu turun naik nak bertaubat, maka taubat dia dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dalam kitab lah, tuan-tuan tak? Itulah kata kadang-kadang begitu. Sebab tu kita jangan optimis, kata almarhum Tok Guru, jangan optimis, dia kata. Ya? Sebab tu kita kena sentiasa mengharap, raja, terlalu harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khauf, takut. Sebab tu lepas kita semayang, lepas kita buat amal, mesti kita takut Allah tolak amalan kita. Yang kedua, raja, harapnya tinggi besar menggunung harapan kita agar Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah kekalkan iman kita, jangan rosakkan iman kita. Tu doa kita. Sebab tu kita kena jangan jemu berdoa.
Jangan jemu minta ampun, jangan jemu minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Kita tak boleh lari. Ya, tanpa pertolongan Allah kita tak akan jadi sebagaimana yang kita nak. Ya, tak akan jadi baik, tak akan jadi apalah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan kejadian manusia dalam rahim ibunya berjalan mengikut prosesnya. 40 hari yang pertama nutfah, kumpulan air mani. 40 hari kedua dipanggil alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga mudghah, seketul daging sekadar boleh dimamah. Sesudah 120 hari namanya, selepas 120 hari lamanya barulah Allah menyuruh malaikat meniupkan ruh ataupun nyawanya. Dan pada ketika itu juga malaikat disuruh pula menulis 4 perkara, iaitu berapa banyak rezeki yang disediakan oleh Allah kepadanya. Bajet yang Allah nak beri kepada dia berapa. Ditulis. 2, berapa lama hidup dia di dunia ini, umurnya berapa panjang. Ketiga, apakah amal atau perbuatan yang akan dikerjakannya. Amal baik ke apalah pekerjaan dia. Yang keempat, nasib buruk atau baiknya. Itulah, ya, kita kena terimalah. Yang paling penting biasanya kalau dah macam tu, kata dia dah, kalau macam tu kita serah je lah kepada Allah. Dah Allah tentu dah buat apa, kita berusaha. Itu bukan mazhab Ahlus Sunnah, tuan-tuan. Ahlus Sunnah bukan begitu. Pegangan Ahlus Sunnah, usaha ikhtiar dia. Ya. Namun iman kita tetap kepada qadar Allah Ta'ala. Tapi kita berusaha. Kita cari kebaikan, cari benda. Kalau sakit berubat. Ya, kalau tahu amal sikit bertambah amal. Ya, kalau kita tahu banyak dosa, kita bertaubat kepada Allah. Dan macam-macam lagi lah. Ya. Keempat-empat perkara tersebut sudah ada ditulis dalam Lauh Mahfuz dan sudah ada takdirnya yang akan dijalani oleh manusia ketika hidupnya. Inilah dinamakan takdir Allah atau nasib seorang manusia. Itu nasib, takdir atau nasib. Ya. Macam kita lah, kalau kita berjalan kadang berlaku kemalangan, kita dah jaga macam doa macam-macam dah, jaga keselamatan, pakai tali keledar juga, tapi berlaku juga, itu takdir. Ya, kita tak boleh menyalahkan, ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Itulah kita kena terima sebulat hati. Dalam hadis tersebut menyatakan juga ada orang yang beramal dengan amal ahli syurga sepanjang hidup, tapi ketika ia akan mati ia bertukar menjadi kafir, wal iazubillah. Ya, ini yang kita takut ni. Ya, tengah-tengah di awal-awal kita ni kuat memperjuangkan, mempertahankan Islam begini. Tiba-tiba oleh kerana isu yang sedikit saja kita tukar. Tolak Islam, ambil yang lain pada Islam. Menyokong orang-orang kafir. Yang tu kita takut ni. Takut mati dah kena begitu, tuan-tuan. Berapa banyak berlaku. Yang bagusnya dulu tak faham Islam, tiba-tiba dia faham Islam, kawan dengan orang Islam, kawan dengan orang baik-baik, tiba jadi baik, dia jadi baik. Itu yang terbaik lah. Yang terbaik sekali, awal akhirnya terbaik. Itu lagi baik. Sesuai dengan takdir yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah kepadanya, maka masuklah ia ke dalam neraka, wal iazubillah. Tetapi Nabi sebut, ya, orang yang baik-baik Allah akan dorong dia melakukan kebaikan. Sebab tu kita kata, orang tanya Nabi, kita boleh kenal ke ahli syurga atas dunia? Boleh. Ya. Macam mana? Allah akan dorong dia buat baik. Allah akan bagi jalan dia baik. Itu ahli kebaikan, itu ahli syurga. Rajin baca Quran, rajin sembahyang berjamaah, Allah akan dorong dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah akan ilhamkan, Allah akan tunjukkan kepada dia fujur, benda buruk, benda baik. Wa taqwaha. Ya. Allah bila ditanya oleh seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula orang yang beramal dengan ahli neraka sepanjang hidupnya sehingga ia sudah dekat neraka. Kata sahasta tadi kan. Tetapi pada akhir hayatnya ia bertaubat. Banyak kan kita tengok, ya, taiko-taiko, gesta-gesta apa ni, dia taubat kepada Allah. Dulu macam-macam dia buat dah, tapi itulah dia ahli kebaikan. Mudah-mudahan dia mati dalam kebaikan. Maka Allah Ta'ala terima taubatnya. Macam kita dululah, mungkin kita sembahyang, kadang-kadang rajin sembahyang, malah dah. Tapi kita dah sedar, aku dah tua, takkan nak duduk macam ni dah. Maka kita pun bertaubat kepada Allah. Itu jadi ahli kebaikan.
Dan ia menjadikan orang yang soleh, orang yang beramal dengan amal kebajikan, dan ia kembali menjalani dengan jalan yang benar, maka ia dimasukkan ke dalam syurga. Nah, wala dulunya malaun, sekarang jadi malaikat. Nah, kerana sudah terdahulu tulisan dalam Lauh Mahfuz dan sudah begitu takdir Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Yang ketujuh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud juga, radhiyallahu anhu, katanya Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berdoa. Ummu Habibah ni Ramlah binti Abi Sufyan. Ya, Ummu Salamah, dia dua. Ummu ni, Ummu Habibah seorang isteri Nabi. Ummu Salamah isteri kepada Abu Salamah. Ya, yang saya dah cerita dulu. Ummu Habibah ni Ramlah binti Abi Sufyan. Nabi ni kahwin dengan anak musuh dia. Ni strategi dakwah Nabi, tengok. Sebab tu jangan kata Nabi kahwin, Nabi nikah ni kerana nafsu. Tak. Allah perintah kepada Nabi. Macam Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshin, ya, isteri kepada Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Dia nak menunjukkan hukum, nak memecah kepahaman orang-orang jahiliyah. Bila anak angkat kita bela jadi anak, dia binkan bapak dia, buat bapak angkat. Dalam Islam tak boleh. Kalau kita bela anak orang lain, tak boleh dibinkan kita. Kena faham tu, ya. Sebab apa? Dia melibatkan wali, nasab, keturunan dan juga pembahagian pusaka dan sebagainya lah. Ternapi hak orang lain nanti. Sebenarnya dia tak layak mendapat harta pusaka bila kita mati, sebab dia anak orang lain. Tiba-tiba terhalang. Boleh ke dia orang yang layak dapat, tak dapat? Itu kata kezaliman berlaku di situ. Ya, tak boleh dibinkan. Bin bapak dia asal. Sebab anak orang tu tetap bin orang tu. Anak kita baru bin kita. Maka orang panggil Nabi Zaid, anak Nabi Zaid bin Muhammad. Ya, budaya orang Arab. Ya, jadi menantu pun jadi macam menantu sendiri. Menantu angkat. Sebenarnya orang asing. Ya. Maka Allah perintah kepada Nabi supaya kahwin dengan Zainab binti Jahshin, anak menantu angkat atau isteri kepada Zaid bin Harisah. Ya, bukan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah. Itu nak cerita bagaimana apa yang berlaku pada Nabi itu pengajaran kepada kita. Jadi di antara isteri Nabi ialah Ummu Habibah, anak Abu Sufyan. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa. Jadi Ummu Habibah ni kata apa? Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Qala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sa'alti Allahu la ajali madrubati wa ayyam ma'dudatin wa arzaq maqsumatin lan yu'ajjala syai'an qabla hillihi aw yu'akhkharu syai'an an hillihi an hillahu walau kunti sa'alti Allahi an yu'idhaki min adzabi fil nari aw adzabi fil qabri kana khairan wa afdal. Rawahu Muslim. Dalam syarah Muslim, ya Allah, ini doa Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Ya Allah, panjangkanlah pergaulanku dengan suamiku Rasulullah. Ini doa isteri Nabi. Panjangkan pergaulan ini, panjangkan jodoh lah. Jangan sekerat jalan. Dan dengan bapaku Abu Sufyan juga, supaya pergaulan Nabi dengan Abu Sufyan itu panjang. Dan dengan saudaraku Muawiyah bin Abu Sufyan, adik-beradik dia. Muawiyah ni penulis wahyu Nabi. Muawiyah yang berlaku peristiwa tahkin dengan Sayyidina Ali itulah. Muawiyah itulah. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau Ummu Habibah telah meminta kepada Allah sesuatu ajal, tempoh yang sudah ditetapkan. Katanya Rasulullah, kamu minta tu tempoh ajal tu, Allah dah tentu dah. Kok mana-mana pun sampai masa matilah. Hari yang sudah dibilang, rezeki yang sudah dibahagi, suatu yang tidak segera datang sebelum sampai waktunya. Betul. Kalau kita minta, ya Allah matikan aku hari ini, tak sampai waktu, tak mati. Ya Allah jangan kau matikan sekarang, dah sampai waktu akan mati juga. Itu maksud dia, ya. Dan tidak pula terlambat dari waktunya. Kalau engkau minta kepada Allah supaya ia menjauhkan engkau dari siksa neraka atau siksa kubur, permintaan engkau itu adalah lebih baik dan lebih utama bagimu.
Nabi beri nasihat kepada isteri dia. Yang sepatutnya kamu minta supaya kamu jauh daripada neraka, daripada azab. Nah, lebih utama tak payah minta ajal. Tak payah minta ajal dan sebagainya. Sebab benda dah tentu dah. Kata Nabi. Tu. Kata An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, hadis ini adalah hadis merupakan nas yang cukup jelas. Hadis-hadis Ummu Habibah tadi, bahawa ajal dan rezeki itu sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan Allah. Betul. Ya, tidak akan berubah lagi dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam azali, di dalam ilmunya. Ya, habis macam tu kita duduk tunggu ajalah nganga mulut. Ya, itu makam darjah Allah. Darjah kita hamba. Kita kena faham situasi. Allah menentu, kita kena usaha. Sesuatu benda tak akan berlaku tanpa usaha. Walaupun Allah dah tentu. Allah suruh kita berusaha. Nak suruh berjaya, kena rajin. Nak suruh kenyang, kena makan, kena masak, kena tanam, macam-macam lah. Tu. Tidak akan berubah lagi dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah semenjak azali dalam ilmunya. Mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan menghubungkan silaturahim memanjangkan umur adalah maksud sebagai berikut. Ya, nanti kita akan sambung perbincangan. Ada hadis-hadis perkara-perkara yang bila kita buat boleh memanjangkan umur. Dan kita akan lihat bagaimana penafsiran para ulama. Ya, adakah panjang umur betul atau macam mana? Contohnya kita suka bersedekah, panjang umur betul ke macam mana? Nanti ulama dia menafsirkan hadis Nabi. Kita menghubungkan silaturahim, itu di antara Nabi sebut dalam hadis yang jelas. Di antara boleh memanjangkan umur ialah silaturahim. Kita suka berhubung adik-beradik kita. Ya, panggil dia datang buat kenduri, panggil itu salah satu. Jadi macam mana pendapat ulama? Kalau kita rajin bersedekah, panjang umur juga Nabi kata. Adalah hadis lah. Jadi ulama menyebut macam mana. Kita tengok apa kata Imam Nawawi, apa kata Imam Syafi'i dan sebagainya. Ya, pada perbincangan akan datang. Ya, sekadar itulah dulu pada tengah hari ini. Mohon maaf ada kesalahan dan kesilapan. Ada pertanyaan bolehlah dikemukakan. Ya, wallahu alam. Tak ada kot. Ya, kalau tak ada, sekadar itulah, mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan dengan sambungan berkaitan dengan hadis tadi. Keberkatan ni umur dan juga dengan sebab panjang umur dengan sebab sedekah, panjang umur dengan silaturahim dan macam-macam lagi yang disebut dalam hadis Nabi. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.